Pada hari pertama, Aisyah membawakan kopi kepada nenek di taman. Dia tidak melakukannya atas kebiasaan. Dia melakukannya karena desakan yang menekan dadanya, seolah-olah seseorang berbisik kepadanya, "Hari ini jangan biarkan dia bersendirian." Dan apa yang Aisyah tidak tahu, apa yang tiada siapa tahu, adalah bahwa cawan kecil yang berasap itu akan menyalakan kebenaran yang begitu besar sehingga apabila akhirnya terbongkar, seorang jutawan yang angkuh akan terdiam dan menyerahkan hatinya. Kerana kadang-kadang kisah yang paling berkuasa tidak bermula di banglo atau pejabat mewah. Ia bermula di bangku lama, di mana-mana taman, dengan seorang wanita tua yang keletihan menggigil kesejukan, dan seorang pekerja yang memutuskan untuk melihat di mana orang lain memalingkan muka. Tetapi dengarlah ini, kerana jika Anda kekal, Anda akan faham mengapa kisah ini telah membuatkan mereka yang bersumpah tidak lagi berasa apa-apa pun menangis. Aisyah membawakan kopi setiap hari kepada seorang nenek yang tidak dikenali. Dan apabila tuan rumah tempat Aisyah bekerja mengetahuinya, dia menyangka ia adalah satu perkara yang tidak masuk akal, membuang masa, satu tabiat pelik. Sehinggalah suatu hari secara kebetulan, dia melihatnya dengan mata sendiri, dan pada saat itu sesuatu pecah dalam dirinya, bukan kerana kopi itu, bukan kerana nenek itu, tetapi kerana cara Aisyah menyerahkan cawan itu, seolah-olah dia memegang sesuatu yang suci. Ia adalah kerana cara nenek itu memandangnya, seolah-olah Aisyah adalah perkara baik terakhir yang tinggal di dunia ini. Dan ia adalah kerana apa yang didengar oleh jutawan itu, kemudian kata-kata yang begitu mudah dan begitu menghancurkan, sehingga memaksa dia untuk menghadapi kebenaran yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Sebelum kita teruskan, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda pernah merasakan dunia telah melupakan orang baik, langgan saluran ini kerana kisah-kisah seperti ini mengingatkan Anda bahawa isyarat kecil boleh mengubah nasib. Dan sekarang beritahu saya di komen, apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui bahawa seseorang yang dekat dengan Anda secara rahsia membantu seseorang di jalanan setiap hari? Adakah Anda akan marah atau terinspirasi? Tinggalkan komen Anda kerana apa yang akan datang akan membuatkan Anda berfikir secara berbeza. Aisyah berumur 32 tahun, berkulit sawo matang, rambut gelap diikat kemas dalam sanggul praktikal, dan pandangan yang sentiasa seperti meminta izin untuk wujud. Dia telah tiba di Kuala Lumpur dari Klang, mencari pekerjaan untuk menampung anaknya Adam yang berumur 7 tahun, yang merupakan sebab dia bangun walaupun badannya tidak berdaya. Dia bekerja di rumah Encik Razak, seorang ahli perniagaan yang dikenali di seluruh bandar, pemilik syarikat pembinaan, hotel, pelaburan, seorang lelaki yang muncul dalam majalah dengan senyuman sempurna, tetapi secara pribadi hampir tidak pernah memandang mata orang lain. Encik Razak tinggal di kawasan mewah, dekat Damansara Heights, di sebuah rumah besar, dengan tingkap besar yang memantulkan langit seolah-olah dunia luar hanyalah hiasan. Dia mempunyai pekerja, tukang kebun, pemandu, tukang masak, dan dia mempunyai sesuatu yang lain, kesunyian yang berat, seolah-olah rumah itu penuh dengan perkara yang tidak terungkap. Aisyah adalah yang baru, yang telah menggantikan 2 pekerja lain dalam tempoh kurang 3 bulan. Dan itu sudah cukup memberitahu banyak perkara. Sejak hari pertama, Makcik Kia, penjaga rumah, telah memberitahunya dengan suara perlahan semasa menunjukkan di mana produk pembersih disimpan. Nah, di sini kerja cepat, tanpa banyak soalan dan jangan campur urusan orang. Tuan itu seorang yang rumit. Aisyah tidak bertanya apa maksud rumit, kerana apabila seseorang perlu membayar sewa, membeli ubat dan menghantar anak ke sekolah, dia belajar untuk tidak bertanya terlalu banyak. Namun begitu, ada perkara yang dapat diperhatikan. Encik Razak bukanlah seorang lelaki yang gembira, malah bukan seorang lelaki yang tenang. Kadang-kadang Aisyah melihatnya keluar ke teres dengan telefon melekat di telinga dan kening berkerut, seolah-olah setiap panggilan adalah pertengkaran. Lain kali dia mendengarnya berjalan di lorong pada waktu pagi dengan langkah panjang, tidak sabar, seperti singa yang terkurung. Dan di meja makan sentiasa ada 1 pinggan yang lebih, 1 tempat kosong, seolah-olah ada seseorang yang tiada. Aisyah menyedarinya, tetapi tidak berkata apa-apa. Sehinggalah suatu hari, semasa dia membuang sampah, Encik Razak lalu berhampiran dengannya dan bercakap tanpa memandangnya. "Jangan buang beg di tong besar, guna yang di belakang." Aisyah mengangguk. "Baik, Encik Razak." Encik Razak berhenti seketika seolah-olah dia mengharapkan reaksi lain. "Siapa nama kamu?" "Aisyah, Tuan." "Aisyah," ulangnya. Mencuba nama itu, seolah-olah dia tidak menyukainya. "Baiklah, buat sahaja kerja kamu, dan jangan timbulkan masalah."
Dan dia pergi. Ia bukan satu penghinaan secara langsung, tetapi Aisyah merasakan penghinaan itu sama sahaja. Kerana ada orang yang tidak perlu menjerit untuk membuat Anda berasa rendah diri. Namun begitu, Aisyah bertahan. Dia menahan hari-hari yang panjang, dia menahan tuntutan, dia menahan kesejukan, sehinggalah muncul nenek di taman. Taman Tasik Titiwangsa terletak 15 menit berjalan kaki dari rumah. Dan Aisyah lalu di sana apabila dia pergi membeli roti atau buah di Pasar Chaukit. Dia melihatnya buat kali pertama pada hari Isnin. Nenek itu sedang duduk di bangku dengan belakang badan yang bongkok dan jaket yang terlalu nipis untuk kesejukan. Rambut kelabunya kusut dan bibirnya kering. Di sebelahnya, sebuah beg plastik dengan 2 barang di dalamnya, sekeping roti kering dan sekeping tisu. Aisyah tidak dapat menahan diri daripada memandangnya, bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana kejutan realiti yang membuat Anda sesak nafas. Kerana nenek itu mengingatkan dia kepada neneknya sendiri. Pandangan yang sama, maruah yang sama yang keletihan, cara yang sama untuk bersendirian walaupun dikelilingi oleh orang ramai. Aisyah terus berjalan, tetapi selepas 3 langkah dia berhenti, berpusing dan mendekat. "Maaf, makcik, adakah makcik baik-baik saja?" Nenek itu mendongak dengan curiga, seolah-olah dunia telah mengajarnya bahawa setiap soalan yang ramah membawa perangkap. "Saya hidup," jawabnya kering. Cukuplah itu. Aisyah merasakan tusukan di hati. Dia tidak berkeras. "Baiklah, jika makcik perlukan apa-apa, saya selalu lalu di sini." Nenek itu tertawa tanpa kegembiraan. "Orang lalu lalang," katanya. "Itu memang mereka lakukan, lalu lalang." Dan dia kembali memandang ke hadapan. Aisyah pergi, tetapi pada hari itu dia tidak dapat melupakan nenek itu. Malam itu, semasa dia menyediakan bekal Adam, dia termenung memandang air yang mendidih dan berfikir bagaimana seseorang boleh mengingati seluruh hidupnya di sebuah bangku. Keesokan harinya dia membuat kopi lebih, menuangkannya ke dalam cawan bertutup dan memasukkannya ke dalam bagnya. Dia tidak tahu mengapa, dia hanya tahu bahawa dia perlu melakukannya. Sejak hari itu, kopi menjadi ritual. Ia bukan kopi mahal, bukan isyarat besar. Ia hanyalah kopi panas dengan 2 paket gula yang Aisyah simpan dari meja makan di tempat kerja. Apabila dia menyerahkannya, nenek itu pada mulanya tidak berkata apa-apa, hanya mengambilnya dengan tangan yang menggeletar dan minum perlahan, seolah-olah kehangatan itu menenangkan jiwanya. Aisyah duduk di sisinya beberapa menit. Kadang-kadang mereka bercakap, kadang-kadang mereka hanya berdiam diri. Dan dalam kesunyian itu, Aisyah faham bahawa ada kesedihan yang tidak memerlukan penyelesaian, ia memerlukan teman. Nenek itu bernama Nenek Fatimah. Dia tidak mahu memberitahu nama keluarganya pada mulanya, seolah-olah nama keluarga itu adalah pintu yang dia tidak mahu buka lagi. Tetapi dengan hari-hari berlalu dia sedikit terbuka. "Kamu ada anak?" tanyanya pada hari Khamis. "Ya, seorang. Namanya Adam. Dia adalah nyawa saya." Nenek Fatimah menunduk. "Saya ada seorang," katanya, "dan saya kehilangannya." Aisyah tidak bertanya bagaimana, kerana ada topik yang terasa seperti kaca. Dia hanya menggenggam tangannya perlahan. "Saya minta maaf, Nenek Fatimah." Nenek itu menelan ludah. "Jangan katakan begitu, nak," bisiknya. "Kerana jika kamu katakan begitu, saya ingin menangis." Dan Aisyah merasakan kerongkongnya tersekat. Sejak itu Aisyah bukan sahaja membawa kopi. Kadang-kadang dia membawa roti manis, atau baju sejuk lama, atau buah-buahan. Tiada apa-apa yang Adam akan kekurangan. Tiada apa-apa yang akan mengambil keperluannya, tetapi cukup untuk Nenek Fatimah tidak merasa tidak kelihatan. Dan pada satu ketika Aisyah mula menyedari sesuatu yang pelik. Setiap kali dia menyebut anaknya, Nenek Fatimah menjadi tegang, seolah-olah perkataan itu membuka luka yang masih berdarah. Dan setiap kali Aisyah bercakap tentang pekerjaannya, tentang sebuah rumah besar di Damansara Heights, Nenek Fatimah akan terdiam memandang lantai dengan ekspresi pelik, seolah-olah dia sedang membuat perhitungan di kepalanya, seolah-olah maklumat itu menyakitinya secara pribadi. Aisyah menyedarinya, tetapi tidak faham sehinggalah hari Encik Razak mengikutnya. Encik Razak telah berminggu-minggu memerhatikan butiran. Makanan di dalam peti sejuk hilang sedikit lebih cepat. Kopi habis lebih awal daripada biasa, dan Aisyah pada beberapa pagi mengambil masa sedikit lebih lama untuk kembali apabila dihantar untuk membeli sesuatu. Ia tidak banyak, tetapi Encik Razak adalah jenis lelaki yang menyedari walaupun udara yang hilang. Pada suatu malam dia memanggil Makcik Kiah, yang baru itu. Apa yang dia buat apabila dia keluar? Makcik Kiah menjadi tegang. "Apa maksud Tuan? Jangan pura-pura." Dia keluar untuk berjumpa seseorang, untuk membawa orang masuk ke sini, untuk mencuri.
Makcik Kia membuka matanya. Tidak, Tuan. Aisyah itu. Dia rajin. Encik Razak mendekat. Serius? Kalau begitu, beritahu saya, mengapa dia menghabiskan barang-barang rumah? Makcik Kia ragu-ragu. Saya tidak nampak dia mencuri. Encik Razak mengetap rahangnya. Esok saya akan mengikutinya. Makcik Kia ingin bercakap, tetapi dia diam kerana di rumah itu. Apabila Encik Razak membuat keputusan, tiada siapa yang akan mengubahnya. Dan begitulah keesokan harinya Encik Razak berakhir di Taman Tasik Titiwangsa, berdiri beberapa meter jauhnya, melihat pekerjanya menghantar kopi kepada seorang nenek, seolah-olah dia menyerahkan hatinya sendiri. Dalam fikirannya, Encik Razak sudah mempunyai cerita yang disusun. Aisyah menipu saya. Dia mengeluarkan barang-barang, dia terlibat dalam sesuatu. Tetapi apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan prasangkanya, kerana dia tidak melihat perangkap, dia tidak melihat niat jahat. Dia melihat sesuatu yang dia tidak faham, belas kasihan. Namun begitu, kebanggaannya tidak membenarkan dia berasa lembut. Dia berasa marah. Apa yang kamu buat? Gerutu Encik Razak muncul secara tiba-tiba. Aisyah hampir menjatuhkan cawan kopi. Encik Razak, saya. Nenek Fatimah mendongak dan buat pertama kalinya ekspresinya berubah sepenuhnya. Matanya membesar, mukanya menjadi pucat dan cawan itu menggeletar di tangannya seolah-olah dia telah melihat hantu. Encik Razak memandang nenek itu dan mengerutkan kening. Siapa dia? Aisyah menelan ludah dengan gugup. Dia nenek Fatimah. Saya membawakan dia kopi kerana. Encik Razak memotongnya. Dengan barang-barang dari rumah saya? Aisyah tersipu. Bukan mencuri, Tuan. Saya membayarnya dengan gaji saya. Saya hanya menggunakan air panas dari. Suara Encik Razak kedengaran keras. Kamu tidak memutuskan siapa yang kamu bantu dengan masa saya. Saya membayar kamu untuk bekerja, bukan untuk bermain penyelamat. Aisyah mengetap penumbuk menahan tangisan. Saya tidak bermain-main, Tuan. Dia sendirian. Encik Razak tertawa pendek, dingin. Jadi, apa kena-mengena dengan saya? Sekarang seluruh bandar ini tanggung jawab saya? Aisyah memandangnya tepat di mata buat kali pertama dengan berani. Tidak, tetapi ia adalah tanggung jawab kita semua untuk tidak berpura-pura buta. Kesunyian menjadi berat. Encik Razak melangkah ke arah Nenek Fatimah. Dan apa yang kamu beritahu dia untuk dia bawakan barang-barang? Nenek Fatimah menggeletar, tetapi bukan kerana takut kepada Encik Razak, tetapi kerana sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang lama, sesuatu yang menyesakkannya. Dengan suara yang pecah, Nenek Fatimah melontarkan frasa yang mengubah suasana di taman. Saya tidak meminta apa-apa, bisiknya. Dia membawakan saya kopi kerana dia mengingatkan saya kepada seseorang yang saya hilang. Encik Razak terdiam. Siapa? Nenek Fatimah mendongak perlahan dan memandangnya dengan intensiti yang melucutkan senjatanya. Anak perempuan saya. Aisyah membuka matanya. Encik Razak menelan ludah. Anak perempuan awak? Nenek Fatimah menekan cawan ke dadanya. Dan dengan air mata yang terkumpul yang akhirnya berani jatuh berkata, ya, dan kamu juga mengingatkan saya kepadanya, Razak. Encik Razak berundur selangkah seolah-olah dia telah ditumbuk. Bagaimana awak tahu nama saya? Nenek Fatimah bernafas dengan sukar kerana suaranya pecah. Kerana saya melihat kamu membesar. Dan pada saat itu, Aisyah faham bahawa apa yang berlaku adalah lebih besar daripada secawan kopi. Dan Encik Razak, buat kali pertama dalam masa yang lama, merasakan ketakutan kerana jika nenek itu bercakap benar, maka ada sesuatu dari masa lalunya yang akan meletup. Dan itu adalah satu-satunya perkara yang Encik Razak tidak dapat mengawal dengan wang. Kesunyian di Taman Tasik Titiwangsa menjadi pekat. Bunyi-bunyian taman, kanak-kanak bermain, penjual belon, nyanyian organilero yang jauh, seolah-olah telah padam di sekitar bangku itu. Encik Razak bukanlah seorang lelaki yang mudah terkejut. Dia telah menghadapi krisis kewangan, tuntutan mahkamah, pengkhianatan perniagaan, tetapi frasa itu, saya melihat kamu membesar, jatuh seperti batu di dadanya. Saya tidak tahu siapa awak, katanya dengan suara tegas, walaupun di dalam sesuatu bergegar, dan saya tidak suka orang bermain-main dengan saya. Nenek Fatimah tidak mengalihkan pandangannya. Saya tidak bermain-main, Razak. Aisyah memerhatikan kejadian itu dengan jantung yang berdegup kencang. Dia merasakan dia menyaksikan sesuatu yang tidak sepatutnya, tetapi dia juga tidak boleh pergi. Terlalu banyak emosi terpendam di udara itu. Encik Razak mengetap penumbuknya. Ibu saya meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Nenek Fatimah menutup matanya seketika,
Setitis air mata mengalir di pipinya yang digariskan oleh masa. Ya, dia meninggal dunia untuk kamu. Frasa itu membuatnya terkejut. Apa maksudnya itu? Nenek Fatimah menarik nafas dalam-dalam. Ia bermakna bahwa kamu diberitahu dia meninggal dunia karena lebih mudah daripada menjelaskan kebenarannya. Aisyah merasakan seram sejuk di belakangnya. Encik Razak melangkah ke belakang. Awak keliru. Tidak. Suara nenek Fatimah lembut, tetapi tegas. Keliru. Saya bertahun-tahun menunggu kamu kembali. Dunia Encik Razak mula retak di dalamnya. Ibunya selalu diberitahu telah meninggal dunia ketika dia berumur 5 tahun, bahwa ia adalah penyakit yang tiba-tiba, bahwa bapaknya telah melakukan segala yang mungkin. Tidak pernah ada upacara pengebumian terbuka, tidak pernah ada banyak foto, tidak pernah ada butiran, hanya kesunyian. Dan sekarang wanita di bangku itu berkata, "Tidak, itu tidak mungkin." Encik Razak menggelengkan kepalanya. "Ayah, saya tidak akan berbohong tentang perkara seperti itu." Nenek Fatimah tertawa pahit. "Ayah kamu tidak pernah sanggup saya ingin pergi." Aisyah membuka matanya. "Pergi?" "Ya." Nenek Fatimah memandang tangannya yang menggeletar. "Dia mahu saya menjadi istri yang sempurna, pendiam, tunduk. Tetapi saya mempunyai impian, saya mempunyai suara." Encik Razak merasakan tanah di bawah kasut italinya tidak lagi kukuh. "Ayah saya seorang lelaki yang dihormati, dia seorang lelaki yang berkuasa." Nenek Fatimah membetulkan, "Dan dia membeli kesunyian." Jantung Encik Razak berdegup kencang. "Awak mereka-reka ini, Nenek Fatimah?" Nenek Fatimah memandangnya dengan campuran kesakitan dan kelembutan. "Kamu mempunyai pandangan yang sama apabila kamu marah, sama seperti ketika kamu kanak-kanak dan tidak mahu tidur." Aisyah merasakan nafasnya tersekat. Encik Razak mula bernafas lebih cepat. "Cukuplah." Tetapi Nenek Fatimah meneruskan kerana dia tahu bahwa mungkin itu adalah satu-satunya peluang yang akan dia dapat. "Kamu diambil dari sisi saya pada suatu malam. Mereka berkata itu untuk kebaikan kamu. Bahwa saya tidak stabil, bahwa kamu memerlukan disiplin." Encik Razak merasakan sesuatu di dalam dirinya ingin mendengar, dan sesuatu ingin melarikan diri. "Itu bohong. Mereka memaksa saya menandatangani surat-surat. Mereka berkata, jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan melihat kamu lagi." Suara Nenek Fatimah pecah. "Saya tanda tangan, percaya bahwa itu sementara." Aisyah membawa tangan ke mulutnya. Taman itu tidak lagi wujud. Hanya kisah itu yang bernafas di antara mereka. Encik Razak mengingati serpihan. Sebuah beg kecil, pelukan yang tergesa-gesa, suara bapaknya berkata, "Ibu kamu sakit, tidak boleh menjaga kamu." "Saya." Suara Encik Razak menjadi lebih perlahan. "Saya ingat dia menangis." Nenek Fatimah menutup matanya. "Saya tidak pernah berhenti mencari kamu." Gemetar melintasi tubuh Encik Razak. "Dan mengapa awak ada di sini?" "Mengapa di taman ini?" "Kerana saya tahu kamu tinggal berdekatan." Dia memandangnya tepat. "Saya tidak mahu merosakkan hidup kamu. Saya hanya mahu melihat kamu, walaupun dari jauh." Aisyah merasakan simpulan di dada dan kopi itu. Tanyanya perlahan. Nenek Fatimah tersenyum lemah. "Kopi itu adalah isyarat kasih sayang pertama yang saya terima dalam bertahun-tahun." Encik Razak memerhatikannya dengan campuran kemarahan dan kekeliruan. "Dan mengapa awak tidak datang ke rumah saya? Mengapa awak tidak mengetuk pintu?" Nenek Fatimah menunduk. "Kerana saya takut kamu akan menutup hati kamu, seperti yang ayah kamu lakukan." Pukulan itu tepat. Encik Razak selalu dingin, menyendiri, mengawal. Dan sekarang wanita itu mengisyaratkan bahwa dia telah menjadi sama seperti yang dia kritik. "Kamu tidak mempunyai bukti apa-apa," katanya, "coba mendapatkan semula kawalan." Nenek Fatimah memasukkan tangan ke dalam bagnya yang lusuh dan mengeluarkan sampul kecil lama yang renyuk oleh tahun-tahun. "Saya simpan ini." Encik Razak mengambilnya dengan tangan yang kaku. Ia adalah gambar. Dia, kecil, duduk di buayan, dan wanita di belakang, muda, tersenyum. Jantung Encik Razak berhenti seketika. Gambar itu tidak ada dalam mana-mana album di rumahnya. "Dari mana awak dapatkan ini?" "Dari dompet saya. Saya telah membawanya bersama saya sepanjang tahun ini." Aisyah melihat bagaimana wajah jutawan itu mula berubah. Ia bukan lagi keangkuhan, ia adalah keraguan. Encik Razak mengusap gambar itu dengan jarinya. "Ini tidak membuktikan apa-apa. Kamu ada parut di lutut kiri," kata Nenek Fatimah tiba-tiba. "Kamu cedera kerana jatuh dari buayan itu. Saya mendukung kamu menangis ke dapur dan saya berjanji akan sentiasa ada di sana." Encik Razak merasakan pukulan di perut. Parut itu ada di sana dan tiada siapa di luar keluarga terdekatnya yang tahu.
Aisyah memerhatikan bagaimana lelaki berkot kemas itu mula hilang ketenangan. Jika ini benar, bisiknya, maka seluruh hidup saya. Dia tidak menghabiskan ayat itu, karena ia membayangkan menerima bahwa bapaknya telah memisahkannya daripada ibunya, bahwa kisahnya tidak lengkap, bahwa identitinya dibina atas pembohongan, dan itu terlalu banyak. Encik Razak berpaling. Saya perlu berfikir. Razak, kata Nenek Fatimah dengan suara rapuh, saya tidak datang untuk menghancurkan kamu. Saya hanya ingin tahu sama ada kamu gembira. Soalan itu adalah yang paling kejam. Adakah dia gembira? Dia mempunyai uang, prestige, hormat, tetapi kebahagiaan. Aisyah mengingati meja dengan pinggan kosong, berjalan-jalan malam, kesunyian rumah besar itu. Encik Razak tidak menjawab, hanya berjalan beberapa langkah, tetapi sesuatu menahannya. Dia berpaling lagi. Jika ini benar, mengapa awak tidak pernah mencari saya secara sah? Nenek Fatimah bernafas dengan sukar, kerana dia tidak mempunyai sumber. Kerana selepas menandatangani surat-surat itu saya bersendirian. Kerana tiada siapa yang mahu berdepan dengan ayah kamu. Encik Razak merasakan nama bapanya mula membebaninya lebih daripada sebelumnya. Aisyah melangkah ke hadapan. Encik Razak, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya tahu, katanya tanpa memandangnya. Taman itu seolah-olah memerhatikan mereka. Penjual belon lalu lalang tidak menyadari gempa bumi emosi yang berlaku di bangku itu. Dan sekarang apa yang awak mahu? Tanya Encik Razak. Akhirnya, Nenek Fatimah memandangnya dengan air mata tulus. Tiada apa-apa. Saya tidak mahu wang kamu. Saya tidak mahu nama keluarga kamu. Saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa saya tidak pernah berhenti menyayangi kamu. Hati Encik Razak hancur di tempat yang telah bertahun-tahun terlindung. Kerana tiada siapa yang memberitahunya begitu. Tiada siapa yang memandangnya begitu. Dan tiba-tiba dia memahami sesuatu yang menghancurkan. Dia telah bertahun-tahun membina empayar, tetapi tidak pernah membina sebuah rumah tangga. Aisyah merasakan dia menyaksikan saat yang akan mengubah segalanya. Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. Saya perlukan bukti, dokumen, sesuatu yang mengesahkan ini. Nenek Fatimah mengangguk. Saya ada. Bukan di sini, tetapi saya ada. Jutawan itu menyimpan gambar itu di dalam poket dalam jaketnya. Saya akan menyiasat. Suaranya tidak lagi keras, ia rapuh. Aisyah merasakan sedikit kelegaan. Tetapi kemudian Nenek Fatimah menambah sesuatu yang membuatnya terpaku. Ayah kamu bukan sahaja memisahkan saya dari kamu, dia juga menyembunyikan sesuatu yang lain. Encik Razak memandangnya dengan tegang. Apa? Nenek Fatimah ragu-ragu seketika bahwa kamu bukan satu-satunya anaknya. Dunia pecah lagi. Aisyah merasakan udara hilang. Apa yang awak katakan? Saya katakan, bisik Nenek Fatimah, bahwa sebelum saya pergi, saya mengandung. Kesunyian adalah mutlak. Encik Razak merasakan jantungnya keluar dari dadanya. Itu mustahil. Ia tidak mustahil. Aisyah membawa tangan ke dadanya. Dia mempunyai anak lain? Nenek Fatimah menunduk. Ya. Encik Razak melangkah ke belakang. Di mana dia? Air mata akhirnya jatuh tanpa kawalan. Saya kehilangannya juga. Kesakitan dalam suaranya begitu mendalam sehingga tiada siapa yang boleh meragui ketulusannya. Ayah, kamu memastikan saya tidak akan melihatnya lagi. Dunia Encik Razak tidak lagi berbentuk. Dia bukan sahaja kehilangan seorang ibu, tetapi juga seorang adik-beradik yang tidak pernah dia kenali. Adakah dia masih hidup? Tanyanya dengan suara pecah. Nenek Fatimah menggelengkan kepala perlahan. Saya tidak tahu. Aisyah merasakan kisah itu baru mula terbongkar. Encik Razak memandang wanita di hadapannya. Dia tidak lagi melihatnya sebagai orang yang tidak dikenali, dia melihatnya sebagai kemungkinan, sebagai cermin masa lalu. Dan buat pertama kali dalam bertahun-tahun dia ingin menangis. Tetapi kebanggaan masih bergelut di dalam dirinya. Jika ini benar, katanya akhirnya, maka ayah saya merompak lebih daripada seorang ibu. Nenek Fatimah mengangguk. Dia merompak kamu kebenaran. Matahari mula terbenam perlahan mewarnai taman dengan warna keemasan. Aisyah faham bahwa isyarat kopi kecilnya telah membuka pintu yang sangat besar. Kebenaran yang tertanam selama berdekad-dekad mula bernafas. Dan yang paling membimbangkan adalah masih belum diketahui apa yang berlaku kepada anak kedua itu, kerana jika dia masih hidup, itu bermakna keluarga Razak tidak seperti yang Encik Razak selalu percaya. Dan jika tidak, maka seseorang perlu bertanggung jawab. Encik Razak memandang Aisyah. Esok kamu tidak bekerja. Dia membuka matanya. Tuan, datang ke rumah saya jam 8. Saya perlu kamu dengar sesuatu. Aisyah berasa takut dan ingin tahu pada masa yang sama. Baik Tuan. Encik Razak kembali memandang Nenek Fatimah.
Saya tidak janji apa-apa, tetapi saya akan mencari kebenarannya. Dan pada saat itu sesuatu berubah. Ia belum lagi perdamaian, ia bukan kemaafan. Ia adalah permulaan pencarian dan apabila seorang lelaki yang sentiasa mengawal segalanya, memutuskan untuk mencari kebenaran, masa lalu mula bergegar. Malam itu Encik Razak tidak tidur. Foto itu masih di atas mejanya, diterangi samar-samar oleh lampu kristal Itali yang selalu dia anggap elegan, tetapi kini memancarkan bayang-bayang panjang yang mengganggu. Image itu nyata, terlalu nyata. Dia dapat mengingati buayan itu. Dia dapat mengingati gaun cerah ibunya. Dia dapat mengingati minyak wangi. Apa yang dia tidak dapat ingat adalah saat ibunya meninggal dunia dan itu menghancurkannya dari dalam. Di bilik utama banglo itu, di Damansara Heights, kesunyian tidak tertanggung. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Apabila Encik Razak bangun, dia memakai jaket dan turun ke pejabat pribadi di mana dia menyimpan dokumen keluarga. Jika Nenek Fatimah bercakap benar, mesti ada petunjuk. Dia membuka file logam lama yang pernah menjadi milik bapaknya. Folder, surat ikatan, wasiat, sijil. Semuanya tersusun rapi, terlalu sempurna. Encik Razak mula menyemak dokumen-dokumen berkaitan zaman kanak-kanaknya, sijil kelahiran, rekod sekolah, insurans perubatan. Dia mencari sijil kematian ibunya, ia tiada. Dia merasakan pukulan di dada. Dia mencari lagi dengan lebih cemas. Tiada apa-apa. Bagaimana mungkin? Dia selalu percaya dia pernah melihatnya, dia selalu menganggap ia wujud, tetapi kini dia tidak menemui bukti rasmi kematian ibunya. Peluh membasahi tangannya. Dia mengambil telepon, mendial nombor Peguam Azmi, peguam keluarga itu selama 30 tahun. Razak, jawab Peguam Azmi dengan suara mamai. Ada apa-apa? Saya perlukan awak dapatkan sijil kematian ibu saya. Ada keheningan di hujung talian. Itu ada dalam file keluarga. Razak, tiada. Peguam Azmi menarik nafas dalam-dalam. Ayah kamu menguruskan banyak dokumen secara pribadi. Mungkin. Peguam Azmi memotong Encik Razak dengan tegas. Adakah ibu saya benar-benar meninggal dunia apabila mereka berkata dia meninggal? Keheningan lebih lama kali ini. Terlalu lama. Razak, itu perkara masa lalu. Jantung Encik Razak berhenti seketika. Jawab saya. Peguam Azmi mengeluh. Ayah kamu meminta agar perkara itu tidak diganggu-gugat. Frasa itu seperti pengesahan tanpa mengatakannya. Perkara apa? Saya tidak boleh bercakap melalui telepon. Encik Razak menutup matanya. Keraguan bukan lagi kemungkinan. Ia adalah realiti. Datang esok pagi-pagi. Saya akan berada di sana, jawab Peguam Azmi. Encik Razak meletak telefon. Dia rebah di kerusi kulit. Bertahun-tahun dia mempertahankan ingatan bapaknya. Dia mengagumi, meniru, dan kini dia mendapati bahwa mungkin lelaki yang mengajarnya menjadi kuat adalah bertanggung jawab atas kekosongan terbesarnya. Pada pukul 8 tepat, Aisyah membunyikan loceng banglo itu. Dia tidak memakai pakaian seragam, hanya gaun beige sederhana dan ekspresi gugup yang jelas. Makcik Kiah membuka pintu. Masuk, nak. Tuan sedang menunggu kamu. Aisyah berjalan di lorong panjang dengan perasaan aneh di perutnya. Encik Razak berdiri di hadapan tingkap besar, memandang bandar. Apabila dia masuk, dia tidak berpaling serta-merta. Kamu percaya wanita itu? Tanyanya tanpa pendahuluan. Aisyah menelan ludah. Ya, Tuan. Encik Razak akhirnya berpaling. Matanya merah, bukan kerana marah, tetapi kerana sesuatu yang lebih mendalam. Malam tadi saya semak dokumen. Sijil kematian ibu saya tidak wujud. Aisyah merasakan seram sejuk. Kalau begitu seseorang telah berbohong. Loceng pintu berbunyi lagi. Peguam Azmi masuk beberapa menit kemudian dengan sebuah beg bimbit hitam. Dia seorang lelaki tua, elegan, dengan pandangan yang syarat dengan rahsia bertahun-tahun. Encik Razak menyambut dengan serius. Duduk, perintah Encik Razak. Aisyah tetap diam, hampir tidak kelihatan, tetapi dia tidak memintanya pergi. Itu sudah menjadi satu perubahan. Peguam Azmi membuka beg bimbitnya, mengeluarkan folder lama, kekuningan oleh masa. Ibu kamu, Fatimah binti Murad, tidak meninggal dunia pada tahun 1994, katanya akhirnya. Aisyah merasakan udara membeku. Encik Razak mengetap gigi. Kalau begitu, apa yang berlaku? Peguam Azmi ragu-ragu. Ayah kamu memohon pemisahan secara sah. Dia mendakwa ketidakstabilan emosi. Itu benar. Tiada bukti perubatan. Ia adalah keputusan strategik. Jantung Encik Razak berdegup kencang dengan kemarahan. Dan saya. Dia memohon hak penjagaan eksklusif. Encik Razak merasakan dunia berputar. Dan kematian yang kononnya, Peguam Azmi menunduk.
Ayah kamu memutuskan untuk memberitahu kamu bahwa dia telah meninggal dunia. Dia percaya itu lebih mudah daripada menjelaskan konflik itu. Aisyah membawa tangan ke dadanya. Encik Razak bangkit secara tiba-tiba. Saya ditipu sepanjang hidup saya. Suaranya bergema di pejabat itu. Razak, Peguam Azmi cuba menenangkannya. Ayah kamu ingin melindungi reputasi keluarga. Perlindungan. Dia meludah perkataan itu dengan marah. Dia merompak ibu saya. Kesunyian menjadi berat. Aisyah memerhati dengan mata berair. Lelaki yang dingin dan perhitungan itu sedang pecah di hadapannya. Ada apa-apa lagi? Peguam Azmi menambah dengan sukar. Encik Razak memandangnya dengan kemarahan yang terkawal. Beritahu saya, ibu kamu membuat aduan selepas perpisahan. Aisyah membuka matanya. Aduan? Ya, Peguam Azmi meneruskan. Dia mendakwa dia hamil. Jantung Encik Razak hampir berhenti. Dan ayah kamu mencabar kenyataan itu. Dia mendakwa itu bukan anaknya. Encik Razak berasa mual. Itu benar? Tiada ujian DNA. Kes ditutup kerana kekurangan sumber undang-undang dari pihak ibu kamu. Kesunyian adalah menghancurkan. Aisyah merasakan kisah nenek Fatimah mula tersusun. Bayi itu dilahirkan? Tanya Encik Razak dengan suara yang hampir tidak terdengar. Peguam Azmi menarik nafas dalam-dalam. Ya, dunia berhenti. Di mana dia? Bisik Encik Razak. Peguam Azmi menelan ludah. Tiada rekod kemudian dalam fail kami. Encik Razak merasakan nafasnya tersekat. Bagaimana tiada rekod? Selepas tuntutan itu, ayah kamu membayar penyelesaian di luar mahkamah. Aisyah merasakan darahnya mendidih. Penyelesaian? Ya. Sebagai balasan agar Fatimah meninggalkan sebarang tuntutan. Encik Razak menutup matanya dengan kuat. Image bapaknya, yang selalu begitu jujur dan terhormat di khalayak ramai, mula runtuh. Kamu tahu apa maksudnya ini? Katanya dengan suara pecah. Ia bermakna saya mempunyai seorang adik-beradik di suatu tempat. Aisyah melangkah ke hadapan, dan dia tidak berbohong. Encik Razak memandang Aisyah buat pertama kali dengan sesuatu yang berbeza di matanya. Ia bukan kesombongan, ia adalah kelemahan. Saya perlu mencarinya. Peguam Azmi menggelengkan kepalanya. Sudah hampir 30 tahun. Saya tidak kisah. Encik Razak mengambil gambar itu lagi. Saya tidak akan membiarkan Wang sekali lagi menanam kebenaran. Aisyah merasakan sesuatu berubah secara mendalam dalam dirinya. Dia bukan lagi lelaki yang mengkritik isyaratnya di taman. Dia adalah seorang anak yang terluka. Encik Razak, kata Aisyah lembut. Mungkin nenek Fatimah tahu sesuatu yang lain. Encik Razak mengangguk. Kita akan menemuinya hari ini juga. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga kembali ke Taman Tasik Titi Wangsa. Nenek Fatimah berada di bangku yang sama. Apabila dia melihat Encik Razak mendekat dengan langkah tegas, ekspresinya adalah gabungan ketakutan dan harapan. Kita perlu bercakap, katanya tanpa basa-basi. Nenek Fatimah mengangguk. Mereka bertiga duduk. Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. Betul, ayah saya berbohong. Awak tidak meninggal dunia. Air mata memenuhi mata nenek itu. Saya tahu. Dan bayi itu, sambungnya. Apa yang berlaku? Wajah nenek Fatimah dipenuhi kesedihan. Dia dilahirkan di sebuah klinik kerajaan di Ceras. Aisyah merasakan seram sejuk, dan kemudian mereka memberitahu saya ada komplikasi, bahwa dia memerlukan penjagaan khas dan akan dipindahkan. Encik Razak merasakan hatinya hancur. Awak melihatnya hanya sekali? Suara nenek itu hampir tidak berbisik. Mereka mengambilnya daripada saya. Mereka berkata itu untuk kebaikannya. Aisyah menutup matanya. Adakah mereka memberikan awak sebarang dokumen? Nenek Fatimah menggelengkan kepala perlahan. Hanya sepucuk surat yang mengatakan bahwa kanak-kanak itu telah diambil sebagai anak angkat. Encik Razak merasakan pukulan di dada. Diambil sebagai anak angkat? Ya. Kesunyian adalah mutlak. Awak ada surat itu? Nenek Fatimah mengangguk. Saya menyimpannya sepanjang tahun ini. Encik Razak memandang ke kaki langit. Dunia yang dia kenali diperbuat daripada kebohongan yang dibina dengan teliti. Saya akan mencarinya. Aisyah memandangnya. Ada keazaman dalam suaranya. Ia bukan kebanggaan seperti dahulu. Ia adalah keperluan. Nenek Fatimah menggeletar. Razak, saya tidak mahu menyebabkan kamu lebih banyak kesedihan. Dia memandangnya dengan mata berair. Kesedihan sudah ada di sini. Apa yang saya mahu adalah kebenaran. Angin bertiup kencang di taman. Aisyah merasakan kisah itu akan menjadi lebih mendalam. Kerana jika kanak-kanak itu telah diambil sebagai anak angkat, maka seseorang telah membesar tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan jika Encik Razak menemuinya,
Tiada apa-apa yang akan kembali sama. Udara di Taman Tasik Titiwangsa tidak lagi sama. Ada sesuatu di pandangan Encik Razak yang Aisyah tidak pernah lihat sebelum ini. Ia bukan keangkuhan, bukan kawalan. Ia adalah desakan senyap yang tidak lahir dari kebanggaan, tetapi dari kekosongan. Nenek Fatimah duduk di bangku sambil memegang beg lusuhnya seolah-olah di dalamnya dia menyimpan serpihan terakhir masa lalunya. Surat itu ada di bilik saya, katanya dengan suara menggeletar. Saya tidak pernah berani membuangnya. Encik Razak mengangguk. Mari kita pergi sekarang. Aisyah ragu-ragu seketika. Dia tidak pernah melihat jutawan itu berjalan begitu cepat, tanpa peduli siapa yang memandangnya. Dia tidak mempunyai postur kaku seperti biasa. Dia tidak kelihatan seperti lelaki yang memberi arahan dalam mesyuarat jutaan ringgit. Dia kelihatan seperti seorang anak yang takut terlambat. Nenek Fatimah tinggal di sebuah rumah tumpangan sederhana di Ceras. 20 menit dari taman, sebuah bangunan lama dengan dinding yang mengelupas dan bau lembab. Encik Razak berhenti di hadapan pintu logam berkarat. Tempat itu tidak sesuai dengan dunia marmar dan kacanya, tetapi dia masuk. Bilik itu kecil, sebuah katil ringkas, sebuah almari lama, sebuah meja dengan lampu lama, dan di dalam kotak di bawah katil, masa lalu. Nenek Fatimah melutut dengan susah payah dan mengeluarkan sebuah kotak cardboard yang dibalut plastik. Tangannya menggeletar. Saya tidak pernah menyangka kamu akan kembali untuk ini, bisiknya. Encik Razak membongkok di hadapannya. Buat pertama kali matanya tidak berada di atas seseorang, ia berada di aras yang sama. Nenek Fatimah membuka kotak itu. Ada gambar-gambar lama, keratan akhbar, sebuah gelang tangan kanak-kanak, dan sebuah sampul putih kekuningan oleh tahun-tahun. Dia memegangnya beberapa saat sebelum menyerahkannya. Di sini tertulis segala yang mereka biarkan saya tahu. Encik Razak mengambil sampul itu. Tangannya tidak lagi kukuh. Dia membukanya. Kertas itu berkeriut apabila dibentangkan. Aisyah memerhati dalam diam. Dokumen itu mempunyai mohor klinik kerajaan. Pesakit wanita. Fatimah binti Murad. Bayi lelaki yang baru lahir. Keadaan stabil. Pemindahan dibenarkan. Lebih bawah, sebuah nota yang ditaip. Bayi akan diserahkan di bawah protokol pengambilan anak angkat persendirian. Ibu menandatangani penyerahan hak secara sukarela. Encik Razak merasakan darahnya mendidih. Penyerahan sukarela? Gumam Nenek Fatimah. Dia menggelengkan kepala dengan air mata di mata. Mereka memaksa saya menandatangani ketika saya dibius. Mereka berkata jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan melihat kamu lagi. Kesunyian adalah menghancurkan. Aisyah merasakan beban berat di dadanya. Encik Razak merenyukkan kertas itu. Ini menyalahi undang-undang. Pada masa itu tiada siapa yang mendengar wanita tanpa wang, jawab Nenek Fatimah. Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. Adakah ia menyebut nama keluarga angkat? Nenek Fatimah menggeleng. Saya tidak pernah tahu lebih lanjut. Aisyah mendekat perlahan. Encik Razak, dengan nombor protokol mungkin kita boleh menjejaki fail itu. Encik Razak memandangnya dan dalam pandangannya ada sesuatu yang baru. Hormat, awak betul. Dia mengambil telepon. Peguam Azmi, katanya sebaik dijawab. Saya perlukan awak menjejaki protokol pengambilan anak angkat tahun 1995, klinik kerajaan Ceras. Ada keheningan di hujung talian. Itu rumit, Razak. Itu fail-fail lama. Saya tidak kisah. Kari ya. Dia meletak telepon. Dia berpaling ke arah Nenek Fatimah. Saya tidak akan membiarkan ini begitu saja. Nenek itu memandangnya dengan campuran ketakutan dan harapan. Razak, jika kamu menemuinya, mungkin dia tidak mau tahu apa-apa tentang kita. Kemungkinan itu memberi kesan yang kuat, karena mencari kebenaran juga melibatkan menerima penolakan. Tidak mengapa, katanya dengan suara tegas. Dia berhak tahu, Aisyah merasakan lelaki di hadapannya bukan orang yang sama. Ada sesuatu yang lebih manusiawi dalam kata-katanya, sesuatu yang Wang tidak pernah berikan kepadanya. 2 hari kemudian, Peguam Azmi menelepon. Saya menemui sesuatu. Encik Razak berada di pejabatnya. Aisyah membersihkan dalam diam, tetapi telinganya peka. Fail itu telah dipindahkan ke sebuah agensi pengambilan anak angkat swasta, Peguam Azmi meneruskan. Ia ditutup pada tahun 2002, tetapi fail-fail itu telah diambil alih oleh institusi lain. Encik Razak bangun. Berikan saya alamatnya. Pada petang itu juga, Encik Razak dan Aisyah memandu ke sebuah pejabat di pusat bandar Kuala Lumpur. Aisyah tidak pernah menaiki kereta itu sebagai penumpang. Dia selalu menaiki di belakang atau pengangkutan awam. Kini dia duduk di sebelah jutawan itu. Kesunyian itu berbeza, bukan canggung, tetapi penuh makna.
Terima kasih, katanya tiba-tiba. Aisyah memandangnya terkejut. Untuk apa, Tuan? Kerana tidak menyerah dengan kopi itu. Dia menunduk. Kadang-kadang perkara kecil mengubah perkara besar. Encik Razak mengangguk perlahan. Mungkin sepanjang hidupnya dia mencari penyelesaian gergasi padahal yang dia perlukan adalah sesuatu yang ringkas. Mereka tiba di pejabat. Seorang wanita menyambut mereka. Kami mencari maklumat tentang pengambilan anak angkat tahun 1995, kata Encik Razak sambil menunjukkan dokumen itu. Wanita itu menyemak fail digital dengan sabar. Minit-minit terasa kekal. Akhirnya dia mendongak. Ini dia. Encik Razak merasakan jantungnya berdegup di telinganya. Bayi itu diambil sebagai anak angkat oleh pasangan dengan nama keluarga Tan. Aisyah menahan nafas. Adakah mereka tinggal di Kuala Lumpur? Tidak. Mereka berpindah ke Johor Bahru 2 tahun kemudian. Encik Razak merasakan dunia bergerak. Nama kanak-kanak itu? Wanita itu ragu-ragu. Secara sah ia telah ditukar. Kini ia disenaraikan sebagai Daniel Tan. Daniel. Nama itu bergema di dada Encik Razak seperti gema yang tidak dikenali. Umur sekarang, 28 tahun. Pengiraan yang sama yang mereka lakukan. Aisyah merasakan kisah itu menjadi nyata. Ia bukan hanya ingatan, ia adalah orang yang hidup. Bolehkah kami mendapatkan alamat? Wanita itu menggeleng. Hanya di bawah proses undang-undang. Encik Razak mengetap rahangnya. Kami akan memulakannya. Semasa keluar, Aisyah menyadari sesuatu. Encik Razak tidak tersenyum. Dia juga tidak gembira. Dia takut. Adakah Tuan takut? Tanyanya lembut. Encik Razak tidak menjawab segera. Saya takut dia membenci saya. Aisyah merasakan kelembutan. Mungkin dia tidak akan membenci. Mungkin dia akan membenci. Jutawan yang tidak pernah takut kehilangan wang, kini takut kehilangan peluang. Malam itu Encik Razak kembali ke rumah tumpangan. Nenek Fatimah menunggunya duduk di katil. Kamu menemui sesuatu? Ya. Dia menahan nafasnya. Dia masih hidup. Air mata mengalir tanpa kawalan. Namanya Daniel. Dia tinggal di Johor Bahru. Nenek Fatimah menutup wajahnya. Terima kasih. Terima kasih. Encik Razak duduk di sisinya dan buat pertama kali dalam berdekad-dekad memeluknya. Aisyah berdiri di pintu merasakan dunia berhenti. Pelukan itu tidak elegan, tidak sempurna. Ia kekok, ia terlambat. Tetapi ia nyata. Dan kadang-kadang yang nyata lebih berharga daripada yang sempurna. Saya akan mencarinya, kata Encik Razak dengan suara tegas. Nenek Fatimah memandangnya dengan ketakutan. Dan jika dia tidak mahu melihat kita, Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, sekurang-kurangnya dia akan tahu kita mencuba. Aisyah memahami sesuatu yang mendalam pada saat itu. Kopi itu tidak pernah hanya kopi, ia adalah jambatan. Ia adalah percikan yang membuka pintu yang tertutup hampir 30 tahun. Ketika mereka hampir pergi, Nenek Fatimah teringat sesuatu. Ada lagi sesuatu. Encik Razak memandangnya. Pada hari mereka mengambil bayi itu daripada saya, ada seorang juru rawat yang menangis. Aisyah mengerutkan kening. Mengapa? Kerana dia berkata itu tidak adil. Encik Razak merasakan tusukan. Awak ingat namanya? Nenek Fatimah berfikir. Saya rasa namanya Puan Salmah. Aisyah membuka matanya. Nama ibu saya Puan Salmah. Kesunyian adalah mutlak. Encik Razak berpaling perlahan ke arah Aisyah. Apa yang kamu katakan? Dia menelan ludah. Ibu saya bekerja bertahun-tahun di sebuah klinik kerajaan di Ceras pada tahun 90 kotaan. Dunia berubah lagi. Adakah dia masih hidup? Tanya Encik Razak. Ya, jantung Encik Razak berdegup kencang. Saya perlu bercakap dengannya. Aisyah merasakan takdir sedang menganyam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kerana jika ibunya adalah juru rawat itu, maka ada orang lain yang tahu kebenarannya. Dan mungkin ada butiran yang masih belum terbongkar. Encik Razak memandang Nenek Fatimah. Ini tidak berakhir di sini. Dan buat pertama kali suaranya tidak kedengaran seperti janji perniagaan, ia kedengaran seperti keazaman seorang anak yang tidak lagi bersedia untuk hidup dalam pembohongan. Masa lalu mula terbuka. Dan apa yang mereka akan temui di Johor Bahru boleh mengubah bukan sahaja kehidupan Daniel, tetapi juga Encik Razak dan Aisyah. Kerana kadang-kadang apabila Anda memutuskan untuk mencari kebenaran, Anda mendapati bahawa kisah Anda bersambung dengan lebih ramai orang daripada yang Anda bayangkan. Perjalanan dari Ceras ke rumah ibu Aisyah sunyi. Ia bukan kesunyian yang canggung, ia adalah kesunyian yang berat. Encik Razak memandu dengan pandangan lurus ke hadapan, tetapi fikirannya berdekad-dekad yang lalu. Di sebuah klinik kerajaan, di sebuah bilik bersalin, pada tanda tangan yang dipaksa, Aisyah menggenggam tangannya di atas pangkuannya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa isyarat mudah membawakan kopi akan berakhir menyambungkan hidupnya dengan kisah majikannya sendiri. Ibu saya tidak banyak bercakap tentang masa lalu, katanya perlahan. Dia selalu berahsia tentang pekerjaannya. Encik Razak mengangguk. Saya hanya perlu dia mengatakan yang benar. Aisyah memandangnya sekilas. Buat pertama kali dia tidak melihatnya sebagai Encik Razak. Dia melihatnya sebagai seorang lelaki yang sedang membina semula identitinya sedikit demi sedikit. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana di sebuah kawasan perumahan yang tenang di Syeras. Dinding dicat biru muda, sebuah taman kecil dengan pasu bunga. Aisyah turun dahulu, mengetuk pintu. Seorang wanita berusia lingkungan 50-an membuka pintu. Rambut disanggul, pandangan hangat, keletihan yang mulia. Aisyah, tanyanya terkejut. Semua baik-baik saja? Aisyah menarik nafas dalam-dalam. Ibu, kita perlu bercakap. Wanita itu memandang Encik Razak, segera mengenalinya. Darah hilang dari wajahnya. Awak, bisiknya. Encik Razak merasakan pukulan di dada. Awak Puan Salmah? Dia tidak menjawab segera. Matanya mula berair. Ya, Aisyah merasakan jantungnya berdegup kencang. Ibu, adakah ibu bekerja di klinik kerajaan Syeras pada tahun 1995? Puan Salmah menutup matanya seketika. Ya, kesunyian menjadi berat. Encik Razak melangkah ke hadapan. Ibu saya melahirkan di sana tahun itu. Puan Salmah memandangnya seolah-olah dia telah menunggu saat itu bertahun-tahun. Saya tahu. Aisyah merasakan bumi hilang di bawah kakinya. Apa? Puan Salmah menarik nafas dalam-dalam. Masuklah. Mereka masuk. Ruang tamu kecil, tetapi selesa. Puan Salmah duduk perlahan. Tangannya menggeletar. Saya selalu tahu hari ini akan tiba, katanya. Encik Razak merasakan seram sejuk. Jadi awak tahu apa yang berlaku? Puan Salmah menunduk. Ibu kamu tidak mahu menandatangani. Jantung Encik Razak berhenti. Bagaimana? Mereka memberitahunya bahwa bayi itu memerlukan penjagaan khas, bahwa ia akan lebih baik jika dipindahkan. Dia lemah, rentan, dan dia dibius. Aisyah membawa tangan ke mulutnya. Mereka memaksanya. Puan Salmah mengangguk. Bapa kanak-kanak itu ada. Dia mempunyai peguam. Dia mempunyai pengaruh. Encik Razak merasakan kemarahan mula mendidih. Ayah saya. Puan Salmah memandangnya dengan belas kasihan. Ya, kesunyian adalah menghancurkan. Saya masih muda, Puan Salmah meneruskan. Saya tiada kuasa. Saya hanya boleh memerhati. Aisyah merasakan simpulan di kerongkongnya. Mengapa ibu menangis? Tanya Aisyah. Puan Salmah memandang anaknya. Kerana saya melihat bagaimana seorang ibu dipisahkan daripada anaknya, tanpa benar-benar memahami apa yang dia tanda tangani. Encik Razak merasakan udara menjadi berat. Bayi itu sihat? Puan Salmah mengekalkan pandangannya. Ya, perkataan itu jatuh seperti bom. Dia tidak memerlukan pemindahan. Dia tidak memerlukan pengambilan anak angkat. Aisyah merasakan kemarahan melanda tubuhnya. Jadi ia adalah penipuan? Puan Salmah mengangguk. Ya. Encik Razak bangkit secara tiba-tiba. Ayah saya membeli kesunyian semua orang. Puan Salmah menggelengkan kepala lembut. Tidak semua orang. Encik Razak memandangnya. Saya menyimpan salinan fail itu. Jantung ketiga-tiganya berdegup kencang. Awak ada? Tanya Encik Razak dengan suara tegang. Puan Salmah bangun. Dia berjalan ke laci lama, mengeluarkan sebuah sampul, meletakkannya di atas meja. Saya tidak pernah dapat memusnahkannya. Encik Razak membuka sampul itu dengan tangan menggeletar. Ada rekod perubatan, tanda tangan, sebuah nota bertulis tangan. Pemindahan diminta oleh penjaga sah, ibu di bawah kesan ubat penenang. Encik Razak merasakan darahnya mendidih. Aisyah memerhati setiap perkataan. Ini membuktikan dia dipaksa? Tanyanya. Puan Salmah mengangguk. Ia membuktikan dia tidak berada dalam keadaan untuk menandatangani secara sukarela. Kesunyian adalah mendalam. Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. Dengan ini saya boleh membuka semula kes itu. Puan Salmah memandangnya dengan berhati-hati. Razak, jangan hanya mencari keadilan undang-undang. Dia mengerutkan kening. Apa maksud awak? Cari kebenaran emosi. Aisyah merasakan frasa itu penting. Puan Salmah meneruskan. Ayah kamu bertindak dari ketakutan. Saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tetapi ketakutan menghasilkan keputusan yang kejam. Encik Razak mengetap penumbuknya. Takut apa? Puan Salmah memandangnya tepat. Takut kehilangan kawalan, takut kehilangan reputasi, takut kehilangan kamu. Kesunyian itu mendedahkan. Aisyah memahami sesuatu pada saat itu. Bapa Encik Razak tidak bertindak hanya dari kejahatan.
Dia bertindak dari obsesi, dari keperluan untuk menguasai. "Adakah adik saya tahu apa-apa?" tanya Encik Razak akhirnya. Puan Salmah menggeleng. "Saya rasa tidak." Aisyah memandang ibunya. "Adakah ibu ingat nama orang tengah pengambilan anak angkat itu?" Puan Salmah berfikir beberapa saat. Dia seorang lelaki bernama Encik Chong. Dia bekerja dengan keluarga berprofil tinggi. Encik Razak merasakan kisah itu mula tersusun seperti teka-teki gelap. Adakah dia masih hidup? Saya tidak tahu. Aisyah merasakan setiap jawaban membuka lebih banyak soalan. Encik Razak mengambil dokumen-dokumen itu. "Terima kasih." Puan Salmah memandangnya dengan lembut. "Saya juga kehilangan sesuatu hari itu." Dia memandangnya terkejut. "Saya kehilangan kepercayaan kepada sistem." Kesunyian menjadi manusiawi. Aisyah mendekati ibunya dan memeluknya. "Terima kasih kerana tidak berdiam diri." Puan Salmah memeluknya erat. "Saya tidak pernah mahu kamu hidup dengan pembohongan." Encik Razak memerhatikan kejadian itu dan memahami sesuatu yang memukulnya dengan kelembutan yang kejam. Cinta tidak selalu sempurna, tetapi apabila tulus ia bertahan selama berdekad-dekad. Dia berpaling ke arah Puan Salmah. "Adakah awak bersedia memberi keterangan jika perlu?" Puan Salmah menarik nafas dalam-dalam. "Ya." Aisyah berasa bangga. Ibunya bukan rakan sejenayah. Dia adalah saksi dan kini akan menjadi suara. Semasa keluar dari rumah, Encik Razak berjalan dalam diam. "Apa yang akan Tuan lakukan sekarang?" tanya Aisyah. "Pergi ke Johor Bahru." Dia memandangnya sendirian. Encik Razak ragu-ragu seketika. Dia tidak memandangnya tepat. "Saya mau kamu ikut." Aisyah membuka matanya. "Saya? Kamu adalah permulaan semua ini." Jantung Aisyah berdegup kencang. Dia tidak pernah membayangkan bahawa dia akan berakhir menjadi sebahagian daripada sesuatu yang begitu besar. "Baiklah." Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. "Esok kita bertolak awal." Malam itu, ketika langit Kuala Lumpur diwarnai jingga dan ungu, 3 nyawa sedang berubah pada masa yang sama. Nenek Fatimah, di bilik kecilnya, berdoa dalam diam. Puan Salmah di rumah birunya memandang masa lalu dengan kurang rasa bersalah. Dan Encik Razak, di banglonya yang besar memahami buat kali pertama bahawa kuasa tidak membuatnya kuat. Kebenaran, ya. Tetapi soalan yang terapung di udara adalah lain. Bagaimana Daniel akan bereaksi apabila dia mengetahui bahawa kisahnya bukan yang diceritakan kepadanya? Kerana menemuinya hanyalah permulaan. Yang sukar adalah membuka pintu yang telah tertutup hampir 30 tahun. Dan kadang-kadang tidak semua orang bersedia untuk mendengar siapa mereka sebenarnya. Matahari terbit di Kuala Lumpur berbeza pagi itu. Bukan kerana langit lebih cerah, bukan kerana udara berbeza, tetapi kerana buat pertama kali dalam bertahun-tahun, Encik Razak tidak bangun memikirkan perniagaan, tetapi memikirkan satu nama, Daniel. Aisyah tiba tepat waktu dengan beg sandang kecil dan jantung yang berdebar kencang. Dia tidak pernah keluar dari bandar menemani majikannya, apatah lagi untuk sesuatu yang begitu pribadi. Kereta hitam itu meluncur di lebuh raya menuju Johor Bahru, manakala kesunyian antara mereka berdua syarat dengan pemikiran yang tidak terucapkan. "Bagaimana jika dia tidak mahu bertemu saya?" tanya Encik Razak tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Aisyah mengambil beberapa saat untuk menjawab. "Kalau begitu, sekurang-kurangnya dia akan tahu ada kebenaran yang lebih besar daripada yang diceritakan kepadanya." Encik Razak mengangguk perlahan. Bertahun-tahun dia mengawal kontrak, syarikat, pelaburan, tetapi kini dia berdepan dengan sesuatu yang tidak dapat dihitung dengan angka, ketakutan untuk tidak diterima. Mereka tiba pada tengah hari. Peguam Azmi berjaya mendapatkan alamat melalui proses undang-undang awal. Daniel Tan tinggal di sebuah kawasan perumahan yang tenang, jauh dari kemewahan yang mencolok, tetapi selesa. Aisyah memandang rumah-rumah yang berderet, pokok-pokok yang terjaga, kereta-kereta yang diparkir di hadapan setiap garaj. "Mungkin dia mempunyai kehidupan yang baik," bisiknya. Encik Razak merasakan simpulan di kerongkongnya. "Saya harap begitu." Mereka meletak kereta di hadapan sebuah rumah berwarna krim dengan balkoni kecil. Encik Razak menarik nafas dalam-dalam sebelum turun. Seketika dia ragu-ragu. Ia bukan ketakutan fizikal, ia adalah ketakutan emosi. Dia membunyikan loceng. Detik-detik terasa kekal, pintu terbuka. Seorang lelaki berusia lingkungan 28 tahun muncul. Rambut gelap, pandangan tegas, postur tenang dan sesuatu dalam ekspresinya membuatkan dunia berhenti kerana dia mempunyai mata yang sama seperti Encik Razak. Aisyah menyedarinya serta-merta. Daniel mengerutkan kening sedikit. "Ya?" Encik Razak membuka mulut, tetapi kata-kata tidak keluar. Dia tidak pernah berlatih saat itu.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa darah boleh dikenali begitu. Daniel Tan akhirnya berjaya berkata, "Ya, siapa yang mencari?" Encik Razak menelan ludah. "Nama saya Razak bin Kamal." Daniel memandangnya tanpa mengenalinya. "Saya tidak pernah dengar." Aisyah melangkah sedikit ke hadapan. "Kami datang untuk bercakap dengan Anda tentang sesuatu yang penting." Daniel menilai wajah mereka. Dia tidak melihat ancaman, tetapi ketegangan. "Saya sedang bekerja," katanya dengan tegas. "Jika ia sesuatu yang komersial, saya tidak berminat." Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. "Ia bukan komersial, ia pribadi." Daniel ragu-ragu. Akhirnya dia membuka pintu sedikit lebih luas. 5 menit. Mereka masuk. Ruang tamu sederhana, kemas. Di sebuah rak ada gambar keluarga. Daniel dengan pasangan tua, tersenyum. Encik Razak merasakan sesuatu yang tidak dijangka. Lega, dia telah disayangi. Daniel duduk di hadapan mereka. "Baiklah. Tentang apa?" Encik Razak merasakan jantungnya berdegup kencang di dadanya. "Adakah awak tahu, awak anak angkat?" Kesunyian berlaku serta-merta. Daniel mengerling sekali, kemudian 2 kali. "Ya," jawabnya dengan tenang, mengejutkan. "Ibu bapa saya tidak pernah menyembunyikannya daripada saya." Aisyah merasakan udara kembali beredar. Daniel menyilangkan tangannya. "Apa kaitan itu dengan awak?" Encik Razak mengekalkan pandangannya. "Ia berkaitan dengan asal-usul awak." Daniel tidak hilang ketenangan. "Asal-usul saya adalah rumah ini. Ibu bapa saya, hidup saya." Encik Razak mengangguk perlahan, dan itu tidak mengubah apa-apa. Pemuda itu memerhatikannya dengan berhati-hati. "Jadi jelaskan." Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. "Ibu kandung awak bernama Fatimah binti Murad." Daniel terdiam. Ekspresi tegasnya mula pecah sedikit pun. "Bagaimana awak tahu itu?" "Kerana dia juga ibu saya." Dunia membeku. Aisyah merasakan masa berhenti. Daniel bangun secara tiba-tiba. "Apa yang awak katakan?" Encik Razak juga berdiri, tetapi menjaga jarak. "Saya katakan saya abang awak." Kesunyian menjadi hampir menyakitkan. Daniel mula berjalan mundar-mandir. Tidak, ini tidak mungkin." Aisyah memerhati dengan jantung berdegup kencang. Daniel menyapu tangannya ke rambutnya. "Ibu bapa saya memberitahu saya bahwa ibu kandung saya tidak dapat menjaga saya, bahwa itu adalah keputusan sukarela." Encik Razak mengekalkan pandangannya. "Tidak." Daniel berhenti. "Awak mengisyaratkan saya dicuri?" Perkataan itu jatuh seperti batu. Encik Razak tidak mengelak. "Saya katakan ada manipulasi." Daniel memandangnya dengan tidak percaya dan kemarahan yang terkawal. "Dan mengapa saya perlu percaya awak?" Encik Razak mengeluarkan salinan fail itu, meletakkannya di atas meja. "Kerana saya ada bukti." Daniel ragu-ragu, mengambil kertas-kertas itu. Matanya melayang perlahan-lahan di sepanjang baris. Aisyah dapat melihat bagaimana pernafasannya berubah. Ini palsu," bisiknya, walaupun suaranya tidak kedengaran yakin. "Ada seorang jururawat yang bersedia memberi keterangan," tambah Encik Razak, "dan ibu saya tidak pernah berhenti mencari awak." Daniel mengangkat pandangannya secara mendadak. "Dia masih hidup?" Soalan itu tiada kemarahan, ia ada ketakutan. Encik Razak mengangguk. "Ya." Daniel merasakan dunia sengit. Bertahun-tahun dia membayangkan ibu kandungnya sebagai bayangan, misteri yang tertutup. Dan kini dia diberitahu dia masih hidup dan telah menyayanginya. "Saya perlu," suaranya sedikit pecah. "Saya perlu berfikir." Aisyah bercakap buat pertama kali secara langsung dengannya. "Kami tidak datang untuk mengambil apa-apa dari awak." Daniel memandangnya. Dia mengekalkan pandangannya dengan lembut. "Kami datang untuk memberi awak pilihan untuk mengetahui kebenaran." Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam. "Ibu bapa angkat saya adalah keluarga saya." Encik Razak mengangguk. "Dan tiada siapa yang mahu mengubah itu." Daniel kembali melihat dokumen-dokumen itu. Dunianya mula bergoyang. "Mengapa sekarang?" tanyanya akhirnya. Encik Razak merendahkan suaranya. "Kerana kebenaran terbongkar secara kebetulan. Terima kasih kepada seseorang yang membawakan kopi setiap hari kepada seorang wanita yang tiada siapa pedulikan." Daniel mengerutkan kening. "Apa?" Aisyah menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan segalanya. Taman, kopi, pengakuan, penyiasatan. Daniel mendengar dalam diam. Apabila dia selesai, pemuda itu rebah di kerusi. "Ini terlalu banyak." Encik Razak merasakan desakan yang pelik. Dia tidak tahu sama ada untuk memeluknya atau berundur. Dia memilih yang kedua. "Awak tidak perlu membuat keputusan hari ini." Daniel memandangnya. Ada sesuatu di mata Encik Razak yang bukan perhitungan, ia adalah kelemahan. "Dia mahu melihat saya?" tanyanya perlahan.
Encik Razak merasakan jantungnya berhenti. Ya, kesunyian itu berbeza. Kini ia bukan penolakan, ia adalah ketakutan bercampur dengan rasa ingin tahu. Daniel memandang gambar keluarga di rak, kemudian kembali memandang Encik Razak. Saya perlu bercakap dengan ibu bapa saya dahulu. Encik Razak mengangguk. Itu yang betul. Aisyah merasakan lega. Ia bukan penutupan yang ganas. Ia adalah pintu yang terbuka sedikit. Daniel mendekati pintu. Sebelum mereka keluar, dia berkata, "Jika ini benar, saya mahukan bukti yang muktamad." Encik Razak mengekalkan pandangannya. "Awak akan dapat. Apabila kereta itu bergerak kembali ke hotel, tiada siapa yang bercakap selama beberapa menit." Aisyah akhirnya memecah kesunyian. Dia tidak menghalau kita. Encik Razak menghela nafas perlahan. Itu sudah sesuatu. Dia melihat ke cermin pandang belakang. Dia mempunyai mata saya. Aisyah tersenyum sedikit. Dan cara awak mengerutkan kening. Encik Razak tertawa pendek. Ia bukan tawa perniagaan. Ia manusiawi. Tetapi dia tahu bahawa yang paling sukar baru bermula. Kerana kini bukan sahaja tentang dokumen. Ia tentang emosi. Dan emosi tidak ditandatangani atau diarsipkan. Ia dihadapi. Di Johor Bahru, Daniel berdiri di hadapan pintu tertutup. Memegang kertas-kertas itu, merasakan kehidupan yang dia kenali mempunyai keretakan. Dan buat pertama kali dalam hidupnya, dia bertanya pada dirinya siapa dia sebenarnya. Malam itu di Johor Bahru tiada siapa yang tidur dengan tenang. Di bilik hotel, Encik Razak tetap duduk di hadapan tingkap, melihat lampu jauh bandar, seolah-olah di dalamnya dia dapat menemui jawaban. Aisyah berada di bilik sebelah, tetapi juga tidak dapat tidur. Dia tahu bahawa apa yang dipertaruhkan bukan lagi hanya pertemuan semula, ia adalah identiti, ia adalah kepunyaan, ia adalah luka yang telah terbuka hampir 30 tahun. Sementara itu, di rumah berwarna krim di kawasan perumahan yang tenang, Daniel duduk di meja makan bersama ibu bapa angkatnya, Encik Tan dan Puan Lim. Folder dengan dokumen-dokumen itu terbuka di hadapan mereka. Kesunyian membebankan seperti ribut sebelum meletus. "Dari mana kamu dapatkan itu?" tanya Puan Lim dengan suara menggeletar. Daniel menarik nafas dalam-dalam. "Mereka datang berjumpa saya hari ini. Seorang lelaki bernama Razak bin Kamal. Dia berkata dia abang saya." Encik Tan terdiam. Nama keluarga itu jatuh di meja seperti gema yang tidak selesa. "Kamal," ulangnya perlahan. Puan Lim menunduk. Daniel menyedarinya. "Awak tahu apa-apa?" Kesunyian adalah jawabannya. "Ibu," desaknya lembut. "Saya perlu tahu." Puan Lim mula menangis dalam diam. Encik Tan meletakkan tangan di bahunya. "Kami tahu pengambilan anak angkat itu tidak jelas." Daniel merasakan perutnya mengecut. "Tidak jelas bagaimana?" Encik Tan mengeluh panjang. "Orang tengah itu memastikan kami bahawa ia adalah penyerahan sukarela. Tetapi ada komen, khabar angin bahawa bapa kandung mempunyai banyak kuasa." Daniel merasakan dunia mula sengit. "Namun awak menandatanganinya." Puan Lim mendongak dengan mata penuh air mata. "Kami sangat menginginkan kamu, anakku, sehingga kami tidak bertanya secukupnya." Kesakitan dalam suaranya adalah nyata. Daniel merasakan kemarahan tidak menemui tempat untuk kekal, kerana ibu bapa angkatnya bukan penjahat. Mereka telah menyayanginya, mereka telah menjaganya, mereka telah memberikannya zaman kanak-kanak yang stabil, tetapi kini ada kebenaran lain. "Adakah awak tahu ibu kandung saya masih hidup?" tanyanya dengan suara pecah. Puan Lim menggelengkan kepala dengan kuat. "Kami diberitahu dia meninggal dunia tidak lama selepas bersalin." Daniel menutup matanya. Pembohongan itu lebih besar daripada yang dia bayangkan. Bukan sahaja untuknya, untuk semua orang. Kesunyian menjadi berat. "Kamu mahu bertemu dengannya?" tanya Encik Tan akhirnya. Daniel ragu-ragu. Jantungnya berdegup kencang. "Saya tidak tahu." Puan Lim memegang tangannya. "Anakku, menyayangi kamu tidak pernah bergantung pada asal-usul kamu. Tetapi jika kamu memerlukan jawaban, kami tidak akan menghalang kamu." Frasa itu memberikannya sesuatu yang tidak dijangka. Kebebasan. Daniel menarik nafas dalam-dalam. "Saya perlu melihatnya." Keesokan paginya, telefon Encik Razak bergetar. Sebuah mesej yang tidak dikenali. "Saya mau bercakap sendirian." Tanpa peguam, tanpa tekanan, Encik Razak merasakan jantungnya berdegup kencang. Aisyah, yang duduk di hadapannya di meja sarapan, menyedari perubahan pada ekspresinya. Encik Razak mengangguk. Dia mahu bercakap sendirian. Aisyah memandangnya dengan serius. "Pergilah." Encik Razak ragu-ragu. "Bagaimana jika dia menolak saya?" Aisyah mengekalkan pandangannya. "Kalau begitu sekurang-kurangnya awak telah berani."
Encik Razak menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, "Saya di sini." "Beritahu saya, di mana?" Jawaban tiba beberapa menit kemudian. Taman Rekreasi Bukit Indah, pukul 11. Takdir seolah-olah mengulangi adegan awal, taman lain, bangku lain, perbualan lain yang boleh mengubah segalanya. Daniel sudah duduk ketika Encik Razak tiba. Dia tidak memakai suit, tidak memakai jam tangan mahal, hanya seluar jeans dan baju kemeja ringkas. Encik Razak berhenti di hadapannya. Kesamaan itu mustahil untuk diabaikan. Tulang pipi yang sama, garis rahang yang sama. Daniel memecah kesunyian. "Saya tidak datang untuk bergaduh." Encik Razak mengangguk. "Saya juga tidak." Mereka duduk. Seketika, tiada siapa yang tahu apa yang hendak dikatakan. "Saya selalu tahu ada sesuatu yang tidak kena," Daniel akhirnya mengaku. "Tetapi saya tidak tahu apa itu." Encik Razak mendengarnya tanpa mengganggu. "Saya tidak datang untuk mengambil hidup awak," katanya dengan jujur. "Saya hanya mahu awak mempunyai pilihan untuk mengetahui kebenaran." Daniel menunduk. "Mengapa sekarang?" Encik Razak menarik nafas dalam-dalam kerana seorang wanita yang tiada siapa pedulikan mengingatkan saya apa maksudnya tidak meninggalkan. Daniel mengangkat pandangannya. "Dia benar-benar mencari saya sepanjang tahun ini?" Encik Razak mengangguk. Dia tidak pernah berhenti. Kesunyian menjadi lembut, tidak tegang. Daniel menelan ludah. "Dan awak?" Encik Razak ragu-ragu seketika. "Saya tidak tahu awak wujud, tetapi sekarang saya tahu. Saya tidak boleh mengabaikannya." Ketulusan itu mengubah sesuatu di udara. Daniel menarik nafas dalam-dalam. "Saya mahu melihatnya." Kata-kata itu ringkas, tetapi membebankan seperti pintu yang terbuka. Encik Razak merasakan dadanya dipenuhi sesuatu yang hangat. Ia bukan kemenangan, ia adalah kelegaan. Petang itu Daniel bercakap dengan ibu bapa angkatnya. Dia menjelaskan keputusannya. Puan Lim menangis. Encik Tan memeluknya erat. "Hati kamu besar," katanya. "Itulah yang penting." Daniel merasakan dia tidak kehilangan keluarga, dia meluaskan kisahnya. Ketika kereta itu bertolak ke Kuala Lumpur, Encik Razak memandang Daniel melalui cermin pandang belakang dengan campuran emosi dan ketakutan. Aisyah duduk di belakang bersama Daniel, merasakan dia menyaksikan sesuatu yang suci. Tiada siapa yang banyak bercakap, tetapi kesunyian tidak lagi berat, ia adalah penuh harapan. Nenek Fatimah duduk di bilik kecilnya apabila dia mendengar langkah di lorong. Encik Razak membuka pintu perlahan. Daniel berdiri di ambang pintu. Masa seolah-olah berhenti. Nenek Fatimah mendongak. Mata mereka bertemu. Udara hilang. "Daniel," bisiknya seolah-olah nama itu telah menunggu di bibirnya selama berdekad-dekad. Daniel merasakan jantungnya berdegup kencang di dadanya. Dia telah membayangkan saat itu berkali-kali sejak dia mengetahui kebenarannya, tetapi realitinya berbeza. Lebih rapuh, lebih manusiawi. Dia mendekat perlahan. Nenek Fatimah bangun dengan susah payah. Tangannya menggeletar. "Maafkan saya." Itulah yang pertama dia katakan. "Maafkan saya kerana tidak melindungi kamu." Daniel merasakan sesuatu di dalam dirinya pecah kerana dia tidak melihat kesalahan. Dia melihat kesakitan. "Bukan salah ibu," bisiknya. Air mata mula jatuh tanpa izin. Nenek Fatimah menghulurkan tangan, tetapi tidak berani menyentuhnya. Daniel melangkah terakhir dan memeluknya. Ia bukan pelukan yang sempurna, ia kekok, penuh dengan air mata yang ditahan selama bertahun-tahun. Aisyah merasakan dadanya meletup. Encik Razak memerhati dengan mata berair, kerana pelukan itu bukan sahaja menyembuhkan ibunya, ia juga menyembuhkan dirinya. Nenek Fatimah menangis tanpa suara. "Saya memikirkan kamu setiap hari," bisiknya. Daniel menutup matanya. "Saya tidak tahu, tetapi saya selalu merasakan ada sesuatu yang hilang." Masa menjadi tidak relevan. 30 tahun termampat dalam satu saat. Encik Razak mendekat perlahan. Daniel mengangkat pandangannya. Mereka memerhati satu sama lain beberapa saat dan tanpa berkata apa-apa mereka juga berpelukan. Ia adalah pelukan yang berbeza, lebih terkawal, tetapi penuh dengan pengiktirafan. Aisyah memahami sesuatu yang mendalam. Keluarga tidak selalu hilang. Kadang-kadang ia hanya bersembunyi di bawah lapisan pembohongan. Apabila mereka bertiga duduk, kesunyian itu lembut. Daniel memandang Encik Razak. "Saya tidak tahu bagaimana ini akan berlaku sekarang." Encik Razak mengangguk. "Kita tidak perlu membuat keputusan hari ini." Daniel memandang Nenek Fatimah. "Saya hanya mahu mengenalinya. Langkah demi langkah." Dia tersenyum di antara air mata. "Itu sudah cukup." Aisyah merasakan kisah itu mencapai titik cahaya, tetapi dia tahu ada sesuatu yang masih kurang. Kerana menyembuhkan bukanlah memadam masa lalu, ia adalah belajar untuk hidup dengannya.
Dan masih ada soalan yang belum terjawab, soalan tentang Bapa Encik Razak, tentang keadilan, tentang keputusan yang telah menyebabkan begitu banyak kesakitan. Tetapi buat pertama kali kebenaran tidak lagi tertanam, ia duduk di bilik kecil itu bernafas. Dan walaupun masa depan tidak pasti, ada harapan. Dan kadang-kadang harapan adalah keajaiban terbesar. Pelukan itu tidak menyelesaikan segalanya, tidak menghapuskan tahun-tahun yang hilang, tidak mengembalikan Christmas yang kosong, tidak memulihkan apa yang pecah, tetapi ia melakukan sesuatu yang lebih penting. Ia menghentikan pengabaian. Dan kadang-kadang itu adalah permulaan penyembuhan. Daniel memutuskan untuk tinggal beberapa hari di Kuala Lumpur, bukan di rumah tumpangan, bukan di banglo, tetapi di sebuah hotel kecil di tengah-tengah, karena dia memerlukan ruang untuk memahami apa yang dia rasakan. Encik Razak menghormati itu buat pertama kali dalam hidupnya. Dia tidak cuba mengawal rentak sesuatu, dia membiarkannya mengalir. Aisyah menyadari setiap butiran. Lelaki yang sebelum ini memberi arahan keras, kini bertanya dengan lembut, "Awak selesa? Awak perlukan apa-apa? Awak mau bercakap atau lebih suka diam?" Daniel tidak terbiasa dengan kelemahan itu, tetapi dia juga tidak menolaknya. Pada suatu petang mereka bertiga berjalan di Taman Tasik Titiwangsa. Taman yang sama, bangku yang sama, kisah yang sama, yang bermula dengan secawan kopi. Nenek Fatimah memakai baju sejuk baru yang Aisyah berikan. Daniel memerhatikannya dalam diam. "Awak selalu datang ke sini?" tanyanya. Dia mengangguk. "Ia adalah tempat terdekat saya boleh berada dengan kamu tanpa mengganggu." Encik Razak merasakan simpulan di kerongkongnya dan saya tidak pernah tahu. Nenek Fatimah memandangnya dengan lembut. "Jangan salahkan diri kamu atas apa yang disembunyikan daripada kamu." Daniel menarik nafas dalam-dalam. "Mengapa ibu tidak berjuang lebih?" Soalan itu bukan tuduhan, ia adalah kesakitan. Nenek Fatimah mengekalkan pandangannya. "Kerana apabila segala-galanya dirampas daripada kamu, kadang-kadang yang tinggal hanyalah untuk terus hidup. Kesunyian adalah manusiawi, tanpa celaan, tanpa penghakiman, hanya pemahaman." Encik Razak tahu ada sesuatu yang belum selesai. Nama bapanya masih terapung seperti bayangan. Pada suatu malam, di pejabat banglo itu, dia mengumpulkan Daniel dan Aisyah. "Saya tidak mahu ini menjadi perang undang-undang," katanya dengan tegas. "Ayah saya sudah tiada, tidak boleh menjawab." Daniel memandangnya dengan penuh perhatian. "Dan saya kemudian, saya mahu melakukan sesuatu yang berbeza." Aisyah berasa ingin tahu. Encik Razak menarik nafas dalam-dalam. "Saya akan menubuhkan sebuah yayasan atas nama ibu kita." Nenek Fatimah hadir. Matanya dipenuhi kejutan. "Untuk apa?" "Untuk wanita yang telah dibungkam oleh kuasa. Untuk ibu yang kehilangan anak mereka kerana keputusan yang tidak adil." Daniel memerhatikannya. Dia tidak lagi melihat hanya ahli perniagaan. Dia melihat lelaki yang memilih untuk menyembuhkan daripada membalas dendam. "Itu tidak mengubah apa yang berlaku," kata Daniel. "Tidak," jawab Encik Razak. "Tetapi ia boleh menghalang daripada berlaku lagi." Kesunyian dipenuhi makna. Aisyah merasakan air mata di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahawa secawan kopi akan berakhir mencipta sesuatu yang begitu besar. Hari-hari berikutnya menunjukkan transformasi sebenar. Encik Razak mula melawat Nenek Fatimah tanpa tergesa-gesa. Dia duduk mendengar cerita-cerita zaman kanak-kanaknya. Dia menemui butiran yang tidak pernah dia tahu, bahawa dia suka tidur memeluk anak patung kain, bahawa dia takut kegelapan, bahawa dia ketawa kuat apabila dia gembira. Daniel juga mendengar. Dia mengenali dirinya dalam beberapa ciri dan dalam yang lain, dia menemui perbezaan yang menjadikannya unik. Mereka tidak bersaing, mereka tidak cuba menduduki tempat yang sudah diambil. Mereka belajar untuk hidup bersama. Aisyah memerhatikan segalanya dengan hati yang penuh kerana dia telah menjadi saksi permulaan dan kini melihat hasilnya. Pada suatu petang, Daniel meminta untuk bercakap bersendirian dengan Encik Razak. Mereka duduk di teres banglo itu. Matahari terbenam mewarnai langit jingga dan ungu. "Saya tidak tahu tempat apa yang akan saya pegang dalam hidup awak," kata Daniel dengan jujur. Encik Razak tidak ragu-ragu. "Yang awak inginkan?" Daniel memandangnya. "Saya tidak mahu wang awak." Encik Razak tersenyum lembut. "Saya tidak menawarkannya kepada awak. Ada kesunyian yang selesa. Saya mahukan masa." Daniel meneruskan. "Saya mahu mengenal awak tanpa tekanan." Encik Razak mengangguk. "Itu juga yang saya mahukan." Dan buat pertama kali kedua-duanya tersenyum tanpa ketegangan. Ia bukan janji yang besar, ia adalah sesuatu yang lebih ringkas, kehadiran. Pada suatu pagi, Aisyah kembali ke taman dengan termos. Nenek Fatimah tidak lagi bersendirian. Daniel menemaninya.
Encik Razak juga tiba beberapa menit kemudian. Mereka berempat duduk. Aisyah menghidangkan kopi. Wap naik perlahan. Nenek Fatimah tersenyum. "Kamu tahu apa yang paling menakjubkan?" Katanya memandang Aisyah. "Bahwa semuanya bermula dengan ini." Aisyah menunduk rendah hati. "Saya hanya tidak mahu dia sendirian." Daniel memegang cawan di antara tangannya. "Kadang-kadang perkara kecil mengubah apa yang kelihatan mustahil." Encik Razak memandang Aisyah. "Saya tidak pernah meminta maaf kepada kamu." Dia mendongak terkejut. "Mengapa, Tuan?" "Kerana percaya bahawa membantu adalah membuang masa." Aisyah tersenyum lembut. Tidak pernah terlambat untuk melihat secara berbeza. Encik Razak menarik nafas dalam-dalam dan pada saat itu memahami sesuatu yang tiada perniagaan mengajarnya. Kuasa bukan pada mengawal, ia pada menyambung. Kehidupan tidak mengembalikan tahun-tahun, tidak menghapuskan pembohongan, tidak memulihkan apa yang pecah dengan tepat, tetapi ia menawarkan peluang. Peluang untuk memilih secara berbeza, untuk menghentikan rantaian kesunyian, untuk mengubah kesakitan menjadi tujuan. Kopi bukan hanya kopi, ia boleh menjadi teman, ia boleh menjadi jambatan, ia boleh menjadi permulaan kebenaran yang tertanam. Kadang-kadang kita percaya kita memerlukan isyarat besar untuk mengubah dunia. Tetapi dunia berubah apabila seseorang memutuskan untuk tidak berlalu begitu sahaja, apabila seseorang melihat orang yang semua orang abaikan, apabila seseorang berkata, "Saya tidak akan meninggalkan kamu." Encik Razak belajar bahawa wang tidak membeli masa yang hilang, tetapi ia boleh melabur dalam keadilan. Daniel memahami bahawa mengetahui kebenaran tidak menghapuskan kasih sayang yang dia terima, ia meluaskannya. Nenek Fatimah mendapati bahawa tidak pernah terlambat untuk memeluk. Dan Aisyah mengesahkan sesuatu yang dia sudah tahu di hatinya, bahawa kebaikan tidak pernah kecil. Jika kisah ini meninggalkan sesuatu di dada Anda, jika Anda pernah merasakan dunia terlalu dingin, ingat ini. Anda sentiasa boleh menjadi kopi panas di musim sejuk seseorang, kerana kita tidak tahu pintu apa yang boleh dibuka oleh isyarat mudah dan mungkin tanpa Anda sedari, Anda sedang mengubah kisah yang jauh lebih besar daripada kisah Anda sendiri. Terima kasih kerana sampai ke sini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, kongsikan dan beritahu kami di komen. Adakah isyarat kecil pernah mengubah hidup Anda? Kerana kadang-kadang apa yang kelihatan tidak penting adalah tepat apa yang menyelamatkan segalanya.